Didik TV KPM. Kekejangan otot sudah. Apa lagi ni? Merawat luka pun kita dah buat hari tu. Lepas tu, yang demam pun kita dah buat. Hai, kalau semua perkara kita dah belajar, Akmal, sekarang ni kau dah layak jadi ahli bulan sabit merah Malaysia. Belajar juga. Rehat pun kena rehat kejap. Tapi cikgu pun tak sampai lagi. Sempatlah kita melelapkan mata sekejap. Tapi kita tengok dulu profil guru hari ini. Mana Akmal? Berdengkur pula. Akmal ni? Akmal? Akmal? Oh, Akmal? Orang nak tidur pun kacau lah. Bangunlah. Ada program. Ada program? Kita nak program apa cikgu? Ya, okey. Cikgu saya datang. Ini pula. Ya. Cikgu, kenapa tak beritahu saya cikgu? Kita dah start shoot dah ni cikgu. I tengok you tidur. Menikmati. Menikmati apa cikgu? Menikmati keindahan alam dalam dunia lain. Bukan cikgu. Tadi saya ada bercakap dengan kawan-kawan kat rumah. Kita dah belajar macam-macam dah. Kita dah belajar demam. Kita dah belajar merawat luka. Kita dah belajar banyaklah cikgu. Assalamualaikum, salam sejahtera, what's up everybody. Anda sedang menyaksikan Kokurikulum Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri dan cikgu Muroga, Bulan Sabit Merah Malaysia. Okey, cikgu. Sebelum kita nak tahu apa yang kita belajar hari ini, seperti biasalah, apa antara sejarah dan cikgu nak kongsikan kepada kami semua. Okey, terima kasih Akmal. Protokol tambahan 1 yang ditandatangani pada tahun 1977. Apa tu cikgu? Itu dia, saya akan sentuh. Diguna pakai Protokol tambahan 1 1977 yang ditandatangani pada tahun 1977 ni diguna pakai untuk konflik senjata peringkat antarabangsa. Seperti negara A dengan negara B berperang. Negara B perang dengan negara C. Itu dah international. Melibatkan negara. Okey. Masa itu semua undang-undang kesejahteraan mangsa, kesejahteraan orang ramai diperketatkan. Sebab Geneva Convention 1, 2, 3, 4 ni tak cukup untuk jaga orang ramai ni di kawasan konflik. Sebab tu diperkenalkan Protokol Tambahan 1 1977 di mana selalu siapa jadi mangsa? Wanita dan kanak-kanak. Mereka lah yang selalu jadi mangsa. So, dia memberi perlindungan yang lebih kepada mereka dua ni. Kanak-kanak dan wanita. Lagi satu, saya sangat suka Protokol Tambahan 1 ni mementingkan alam sekitar. Jangan guna nama perang pergi bom semua hutan, semua binatang mati. Tak boleh lah. Kalau tak ada keperluan, jangan bom macam tu je kan. Lepas tu, di sini juga tempat-tempat bersejarah, monumen-monumen, museum, all this tidak boleh diserang, tidak boleh dibom. Sebagai askar ataupun tentera. Jangan gunakan budak kecil, budak sekolah rendah, bawa senapang lagi tinggi dari dia. Senapang lagi besar daripada dia. So ini berlaku di negara-negara tertentu lah. So perkara-perkara inilah diperketatkan dalam Protokol Tambahan 1 1977. Okey, itu dia serba sedikit mengenai bulan sabit merah. Dan cikgu, kita macam dah belajar semua benda je cikgu kan. Kita dah merawat mangsa sekiranya kekejangan otot, kita pun dah buat demam, kita pun dah buat banyaklah cikgu. Hari ni kita nak belajar apa sebenarnya? Hari ni kita nak belajar something very unique. Yes, very masak. Unique. Bukan masak. Okey. Belum sampai. Kita akan masak satu hari nanti. Yes. Tapi hari ini bukan masak. Hari ini kita akan tengok
histeria. Histeria ni apa kaitannya dengan bulan sabit merah, cikgu? Yes. Histeria boleh berlaku di hostel, di asrama, Betul. di sekolah, Aha. tempat pergi perkemahan. Okey. Siapa yang jaga mereka? Bulan sabit lah yang jaga. Di asrama. Kita kan ada unit bulan sabit. Betul. Masa pergi perkemahan, bulan sabit pun turut pergi perkemahan. Oh. Unit lain pergi perkemahan, selalu dibawa lah 2-3 orang dari bulan sabit pergi turut sama. Okey. So, siapa yang uruskan mereka? Bulan sabit. That's why anggota bulan sabit sewajarnya memiliki ilmu bagaimana mengurus mangsa histeria. Okey, tapi cikgu, saya pasti ramai juga nak tahu ni, apa maksud sebenarnya histeria ni, sebab saya tahu, setahu saya histeria ini dia yang apa, jerit tu cikgu. Yes. You pernah tengok ke? Saya pernah cikgu waktu zaman belajar. Dekat college lah time tu. Dekat college. Dekat universiti cikgu. Okey. College. Sehingga hari ini Ya. histeria ni satu istilah yang kurang jelas. Orang pun tak tahu. Macam mana boleh terjadi? And then istilah ni sering disalah tafsirkan. Macam-macam lah, dia tokok tambahnya, dia kena itulah, kena Ada inilah, gangguan lah. ada gangguan lah. Tidak boleh dibuktikan. Okey. Okey? Dan last kali, mangsa dalam keadaan sedar tak sedar tau. Kita rasa dia sedar. Okey. Kadang-kadang kita tengok dia tak sedar. So, reaksi mangsa yang mengalami histeria ni, kita tidak boleh membuat satu penilaian yang sewajarnya. So, itulah konflik yang berlaku pada histeria adalah dalaman. Dan mangsa sendiri saja yang tahu. Untuk ni, dalam segmen yang satu lagi, saya dengan Akmal akan melihat apakah tanda-tanda dan punca-punca seorang mengalami histeria. Dan saya pasti ini merupakan salah satu episod yang mereka semua nanti-nantikan juga cikgu kan. Jadi kalau nak tahu apa dia, kita nak berhenti rehat dulu selepas ini dalam Co-Curriculum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan Co-Curriculum Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Murugan. Ini saya pasti semua dah tak sabar-sabar ni cikgu. Kita nak tahu apa dia punca-punca dan juga tanda-tanda sekiranya seseorang itu terkena histeria. Tapi apa-apa pun, cikgu, kita pun nak pakai glove. Ada lagi satu perkara kita belum buat lagi cikgu. Apa dia? hand sanitizer. Yes, kita sekarang nak pakai dulu gel pemasmi kuman ataupun hand sanitizer. Kita nak sanitize dulu. Sebabnya kita belum menang lagi cikgu kan. Jadi ingat kawan-kawan, sentiasalah patuhi segala SOP. Okey, baik cikgu. Sudah bersedia? Punca-punca pertama. Perkara satu, you kena tengok latar belakang mangsa itu sendiri. Kita belajar punca, tapi kita kena tengok latar belakang mangsa itu sendiri. Okey. Orang yang sangat emotional tau, very emotional person. Dia tak boleh dengar berita buruk, dia tak boleh mendengar berita tentang kebunuhan, kematian, dia tak boleh terima. Kalau dia dengar berita macam itu, dia terus melenting dan menjadi pendorong kepada berlakunya histeria. Itu satu. Nombor dua, orang yang selalu mendapat histeria ni, dia tak suka kawan dengan orang, dia duduk seorang-seorang. Naik bas pun, dalam bas dia cari satu kerusi yang tak nak kawan dengan orang. Dia suka seorang-seorang je. Seorang-seorang, lone ranger. Lagi satu, dia mengalami stres ataupun tekanan perasaan, dia tak suka kongsi. Dia tak tahu nak luahkan. Dan dia tak mahu nak luahkan. Okey. Orang yang mengalami histeria ni, selalunya dia suka baca buku-buku yang bertemakan hantu Atau mistik. mistik. So, benda ni dia rasa something happening to him tau. So, itulah yang punca kepada Histeria ini. Satu lagi yang menjadi punca juga, dia ni tak boleh menerima kekalahan. Tak boleh menerima kekalahan. Kekalahan akan menyebabkan dia Histeria. Dan yang paling pelik, dia tak boleh gembira sangat. Maksud cikgu? Like happy, dia menang,
Olimpik, beberapa gol. Okey. Happy tak dia? Happy. Happy. Ha. Itu pun boleh membawa kepada histeria. So, kesedihan melampau, kegembiraan melampau Aha. boleh juga membawa kepada histeria. Histeria ni very unique. Itulah saya kata kalau dari definisi itu satu istilah yang tak jelas. Cikgu, macam mana kalau background seseorang itu kan, mungkin dia punya family member ataupun atuk nenek dia yang ada membawa benda itu, cikgu? Okey, itu selalunya dia tak turun. Histeria ni tak turun. Histeria ni satu yang very individual. Very individual. Dia sendirilah yang akan mendorong kepada berlakunya histeria. You tengoklah, tadi saya bagi punca-punca kan. Semua punca ni pada diri dia sendiri. Tak ada kaitan dengan tok nenek dia. Okey. Okey, cara rawatan kita tengok kemudian. Tetapi Akmal, kita dah tengok punca kan? Betul. Kita belum tengok Tanda-tanda. tanda. Ini yang sangat dahsyat ni. Cikgu. Akmal, jangan takut. Relax dulu. Okey. Cikgu. Jangan takut Akmal. Tengok tu. Cikgu, jarang mangsa kita macam ni, cikgu. Ini histeria Akmal. Kalau you tengok mangsa histeria ni, tengok ni, mari kita pergi tengok dekat, nak tak? You berani ke? Okey, I ikut you. Okey? Jom kita pergi. You kena tengok Akmal, nak belajar benda-benda macam ni. Audien kat rumah, ini adalah simulasi semata-mata. Cikgu, dia buka sendiri. Cikgu, dia buka sendiri, cikgu. Akmal, jangan buat hal. SOP. Cikgu, dia buka sendiri tadi, cikgu. Tengok, elemen mistik sudah masuk ke sini. Cikgu. Akmal, sini. Alah. Slowly come. Dah sini lah. Jangan. Sini. Dekat. Awak nak belajar, Akmal? Awak ahli bulan sabit. Okey. Semangat. Tarik nafas. Okey. Sila. Okey. Para pelajar. Okey. Sudah. Duduk ke, cikgu? Okey, duduk. Meletut. Orang yang mengalami histeria ni, dia hilang daya kawal diri. Tengok. Dia tak tahu apa dia sedang buat. Okey. Betul, cikgu. Kalaulah Akmal, orang beri perhatian pada dia, ramai kerumun, lagi dia buat. Seterusnya Akmal, apa yang berlaku ialah dia akan menjerit, meraung, menepuk-nepuk dada. Tengok ni. Tengok tangan dia. Okey? Dia sangat ekstrim. Dia sampai satu tahap yang ekstrim ni sebab dia mengambil masa yang agak lama. Kekejangan berlaku pada tangan. Pergelangan tangan. Tengok mangsa sekarang. Tengok. Dia dah macam ni kan tangan dia. So, definitely kekejangan akan berlaku pada otot-otot tangan. Dan mangsa mengalami bergetar-getar. Jadi siapa? Inilah tanda klasik yang dialami oleh mangsa histeria. Mangsa ini sangat sopan. Dia tidak begitu menjerit. Ya, dia hanya menggelak je tadi. Mangsa akan menjerit begitu kuat sekali. Dan inilah yang menyebabkan tarikan orang ramai. Dia menarik perhatian. Bila orang lihat, orang datang, lagilah mangsa akan menjadi lagi. Baik. Sekarang nampak. Tadi takut kan? Bila cikgu cakap simulasi, beranilah. Okey, jangan takut. Okey, para pelajar dan guru-guru di rumah, nanti saya dan Akmal akan ajar bagaimana kita nak menguruskan mangsa histeria di sekolah, di asrama, apatah lagi di rumah. betul. Boleh Akmal? Boleh, cikgu. Habis tu, cikgu, sekarang ni kita nak buat apa dengan mangsa ni? Kita lah yang, saya dengan Akmal lah yang akan urus mangsa ni. Okey. Pengurusan mangsa histeria dalam segmen seterusnya yang mana selepas ini dalam Kokurikulum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan Kokurikulum Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Murugan
Dan sekarang ini bersama dengan mangsa yang sedang mengalami histeria secara simulasi. Suara Akmal. Ya. Takutlah you buat suara macam ni. Ya. Bukan cikgu, saya tengah praktis nak buat program baru nanti, tanyalah ustaz. Okey. Ya. Tanyalah ustaz Ya. Okey, pelajar-pelajar di rumah, cikgu-cikgu, sungguh pun ini simulasi. Kita sedia maklum Aha. mangsa sedang melakonkan simulasi histeria. Jangan pandang sini, pandang sana. Pandang sana terkejut. Mangsa berada dalam keadaan yang agresif. Ya. Tengok. Ya. It's very difficult to control. Betul. Tapi kalau kita ada kawan, kata kita sendiri pun, "Cik, relax cik. Ya. Relax cik." Ya. Dia akan ambil masa untuk turun, kurang kendor dia punya aggressiveness tu. Okey. So jangan you rasa immediately you pergi tenangkan, "Cik, relax cik. Ya. Everything okay." Dia terus tak ada. Dia akan ambil masa. So, seperkara lagi dalam proses rawatan Akmal, kita kena asingkan mangsa ni dari pandangan orang ramai. Oh. Jangan bagi orang ramai melihat-lihat mangsa ini. Okey. Kalau you ada mangsa ini melihat orang ramai, dia akan jadi lagi agresif. So, apa kata kalau kita pindahkan mangsa ni ke tempat yang sunyi sedikit. Okey. Okey, kita bantu dia. Okey, kita bantu Kita dia. bantu dia. Kita bantu dia. Kita bantu Okey. dia. Okey bang, simulasi je bang. Okey. Simulasi bang. Okey. Kita Tengok, boleh pergi ke sana. Okey, Akmal, kita nak tunjuk ya. Saya duduk. Masih agresif. Baik. Tengok Okey. Sungguh pun kita dah tenangkan mangsa. Ya. Tengok dia masih agresif. Ya. Jangan kita cuba nak kontrol dia. Jangan kita nak peluk dia. Nak Cikgu, kontrol. Ya. Saya pernah tengok ada orang siram dekat mangsa, ada yang sampai menggunakan kekerasan dekat mangsa yang terkena histeria tu cikgu. Soalan yang bijak para penonton di rumah Ya. dan juga guru-guru serta murid-murid sekalian. Sebenarnya semua itu tidak membantu. No water, jangan siram air, jangan tampar mangsa, jangan guna kekerasan. Asingkan mangsa, pengurusan asingkan mangsa ke tempat yang sunyi. Biar dia agresif, biar dia buat apa dia suka. Dalam keadaan ambil masa, dalam keadaan yang tenang, mangsa akan pulih dengan sendirinya. Itulah pengurusan histeria yang normal. Okey, kalau kita gunakan kekerasan, lagilah dia menjadi jadi. Okey. Faham tak? Jadi memang tidak perlu nak menggunakan apa-apa ubatan ke, balutan ke. Kalau dia cedera lah. Baru kita ni lah. Kalau dia cedera, masa dia tumbang tadi, kalau ada kecederaan, you tengok, you boleh rawat. Kalau ada pendarahan, you rawat. Tengok, mangsa ni masih ketar-ketar. Tak apa. Cik, relax cik. Diingatkan sekali lagi, ini hanyalah simulasi sahaja. Mangsa, kenapa mangsa pandang saya macam tu? Jangan pandang saya. Pandang depan. Pandang depan mangsa. Mangsa dah okey ke? Okey. Mangsa kalau okey tunjuk good. Mangsa. Boleh tunjuk good Okey. Okey. Alhamdulillah. Okey. Jadi cikgu. Nilai murni. Saya sebenarnya memikirkan 2-3 kali. Mangsa dah okey ke tak okey? Mangsa okey ke? Kita nak buat rumusan ni. Dah okey Okey, baik, alhamdulillah. Jadi cikgu, mungkin cikgu boleh buat rumusan apa yang kita dah belajar hari ini dan juga apa perkara yang nilai murni yang kita boleh dapat di dalam episod kali ini cikgu. Akmal, tengok ramai anak murid kita tinggal di asrama. Ya. Kita selalu jangan jadi individualistik. Kita perlu mengambil tahu tentang rakan-rakan di bilik sebelah. Apa berlaku? Jangan terlalu mementingkan diri sendiri saja. Kita kena prihatin kalau dengar bunyi, dengar jeritan, cepatlah bertindak. Okey? Selalunya bila sampai ke Menara Gading dan sebagainya, kita tak peduli. Hantarlah kau. Situ punya perangai. Semua buat hal masing-masing. Yes. Kononnya belajar kan. Kita kena berkomuniti juga. Sungguh pun kita sudah masuk asrama, kita dah menuntut di pusat-pusat pengajian tinggi. Jiran sebelah harus dipentingkan. So, pentingkan diri, masa yang sama jagalah jiran sebelah di bilik. Jaga kawan-kawan di sekeliling. Jaga komuniti, jaga kawan-kawan. Itulah sikap yang sangat baik.
Sungguh pun histeria nampak satu perkara yang sangat menakutkan, tetapi kita boleh mengawal. Dengan ilmu yang saya tunjukkan hari ini, anda boleh membantu rakan. Bukan dia minta nak jadi histeria. Betul. Dia berlaku. Dia berlaku kerana punca-punca yang saya ceritakan tadi. Yeah. Dia sendirilah yang boleh berubat. Betul. Dia sendirilah kena kontrol. Kena kuatkan semangat. Kuatkan semangat. Baik. Dalam boleh buat all these things, histeria boleh dihindari oleh mangsa sendiri. Kita setakat membantu saja. Baik. Okey, Terima Akmal, faham? kasih Cikgu Murugan dan Faham, juga faham Cikgu? Okey, Ya, dan saya pasti murid-murid pun faham dengan apa penjelasan yang diberikan oleh Cikgu Murugan kita mengenai topik histeria kita pada hari ini. Model pun okey model. Alhamdulillah. Jadi kita akan jumpa lagi untuk episod seterusnya. Kalau tahu apa lagi yang kita nak ajarkan kepada anda dalam pada uniform bola sabit merah ni kan Cikgu? Ya, betul. Seperti biasa, saya Akmal Nazri. Ini dia Cikgu Murugan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.